لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuliah ataupun pengajian bulanan kita Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni tuan-tuan lah menjaga guna. Bisa tengok TV Al-Hijrah live semua bermula besok 10 hari cuti. Syok tuan-tuan. No? Bukan syok lah. Orang ada mengaji ni dia tahu apa sedang. No. Tapi atas dasar darurah, nak menjaga maslahah yang lebih besar, jadi dikuatkuasakan pada besok sampai 26 hari bulan, 10 hari segala aktiviti di surau ataupun di masjid ditangguhkan. Mayang waktu tak tangguh tuan-tuan. Ada yang tak kira tangguh apa subuh luhur apa tu kalau tangguh 10 hari jengkreng trik. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kesembuhan kepada semua insya-Allah. Kita sambung sebelum pembacaan kita kitab kita muka surat 12 nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, setiap orang pendakwah hendaklah dari masa ke semasa meluangkan beberapa waktu tertentu untuk berkhalwat diri. Khalwat tahun ni tuan-tuan bukan khalwat dengan ada orang. Ada faham gitu pula, bukan dia. Makna khalwah daripada kalimah Arab khalwah. Khalwah ni apa dia? Khalwah ni duduk bersendirian, seorang-seorang. Dia ada dua, khalwah sughra, khalwah kubra. Sughra, kubra. Sughra kecil, kubra besar. Macam mana yang dikatakan khalwah kubra, khalwah sughra. Khalwah kubra ni contoh macam Nabi SAW bermunajat di dalam Gua Hira dalam tempoh beberapa tahun sampailah turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ayah-ayah pergi masuk dalam hutan duk tapa atas gunung terai ke apa atau khalwah kubra tu. Selalu geng-geng silat depa akan pi tempat-tempat macam tu. Kalau belah Penang ni main tempat jin tendang. tempat jin duk nak tendang, banyak duk pi atas gua, pi boboh di gunung dan sebagainya. Maka Nabi SAW berkhalwah, yakni khalwah kubra, khalwah bersendirian yang besar. Duduk seorang-seorang berzikir, beribadah, bermunajat, baca Quran dan sebagainya, maka nama dia khalwah. Yang kedua, ataupun tuan-tuan ada dalam rumah tuan-tuan jenis ada surau. Kan rumah besar-besar dan tuan-tuan ni ada surau selalunya. Kan sama ada surau yang spesifik surau ataupun dalam bilik tu ada satu ruang kira tu tempat sembahyang, baca Quran dan sebagainya. Maka pada malam hari kita berkhalwah bersendirian, maka itu pun termasuk dalam khalwah juga. Yang kedua dia punya khalwah sughra. Khalwah sughra ni tuan-tuan sedang tengok imam Masjidil Haram. Dia pakai apa? Dia pakai lutut atas. Dia pakai lutut atas. Tu dia panggil apa? Kalau kita kata khimar, penutup kepala. Khimar penutup kepala kat luar ni. Ataupun lebay lah, ataupun tudung khimar. Dalam bahasa banyak khimar tutup kepala.
Khamar bukan tutup kepala, tutup hak dalam kepala. Apa dia? Iaitu otak dan dan kewarasan akal. Sebab tu nama Allah khamar. Khamar ni dia tutup hak luar ke tutup hak dalam? Dia tutup hak dalam. Mau kalau tutup hak dalam, hak luar pun tutup, pergi terus. Ataupun salah satu daripadanya, dia tak tutup hak luar tapi tutup hak dalam. Dia kata saya jenis tutup hak batin ni. Tu saya minum arak, tak kena juga. Maka khamar, arak, minum arak tu sendiri. Khimar iaitu penutup kepala. Jadi kita semua ni pakai khimar. Macam maklum lah kamu pakai khimar. Nah, tapi besok pergi kedai jangan duk pergi tanya pula kawan hak duk jual tudung khimar bawai ada. Garu pada orang tua tu. Dia kita berlaku mana pula khimar bawai ni? Tak, makna dalam bahasa Arab khimar maknanya penutup luar kepala. Baik. Imam Masjidil Haram dia pakai apa? Dia pakai igat hak bulan tu ataupun dia tak pakai. Contoh dia Syekh Abdul Rahman Sulih dia pakai, dia tutup waktu sembahyang misalnya. Luar sembahyang pun macam tu juga. Tu dia punya khalwah sughra. Kecilnya khalwah. Sebab dia nak jaga mata dia supaya tak tengok merata. Jadi kita pun nak naik kereta tak mau tengok merata pakai hak tu. Tapi kena jaga takut set merah tak nampak kena aku suka. Nampak? Jadi bila tuan dia punya khalwah sughra. Bapa Ismail sepanjang dia pakai dah khalwah sughra, pakai selalu tutup. Pasal apa? Nak jaga pandangan dia. Ini di antara ulama-ulama yang mementingkan pandangan ghaddul basar. Memang waktu mengajar ni tak ada masalah apa duk tengok. Tapi setan ni maklum kan dia kira. Dia duk tengok anak darah orang masuk main, dia duk mengendak anak darah tu. Nak siapa? Tu dalam dia mengajar tau. Anak siapa? Tak tahu ni. Nikah ke tak kita tak? Cerita ni pernah jadi tuan-tuan. Jadi kata apa? Jadi kat saya waktu bujang dulu. Nah, tapi dah ni dah lah. Tak tengok dah nak darah kan. Pasal apa belum? Pasal nikah dah. Tengok lah tapi tak ada apa-apa syok lah tuan-tuan ni. Cari pasal. No, hak dulu di rumah tu lagi cengih dalam perintahnan tu. Yang paman kami. Itu dia punya al-hukumah al-haqiqiyah. Orang perempuan kalau dalam kita kata bi'ah kehidupan Arab, dia tak panggil isteri. Maklum no, orang Arab tak panggil isteri. Pada panggil al-hukumah kerajaan. Pasal apa? Pasal kerajaan yang buat dasar segala-galanya untuk rakyat, maka suami ni kena ikut hak kerajaan di rumah sebab isteri lah. Abang beli cabai, abang jagi jangan berlewat, abang tu ya. Macam tak wali aku ya, kompok dah lah tu kan. Jadi ibu-ibu di belakang sana walaupun badan dak buat cetak, tapi apa? Dia punya perangai dia antinah layan tuan. Baik. Dan kata pengarang rahimahullahu ta'ala apa dia? Kena berkhalwah diri dalam usaha menghubungkan rohnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Roh tadi tuan-tuan bukan makna roh hakikat tepi ke Allah ta'ala. Makna kata muraqabah, kebergantungan, hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu semakin kuat, semakin yakin, semakin bertambah iman dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau duk faham roh keluar tahu dah kan nak buat rumah, depa nak pesum apa dia pokok-pokok dan sebagainya. Dan kaedah penanaman pokok-pokok ni tuan-tuan dah berlaku pada zaman Nabi SAW. Terutama dia sebut dalam hadis Nabi bila mana hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi hijrah, Nabi tengok satu orang daripada kalangan Ansar, depa tanam pokok rambutan. Pokok rambutan pula, pokok kurma. Okey, bila tanam pokok kurma ni maklum zaman kita ni ada teknologi pokok yang renek tapi buah banyak. Dia bagi pokok hybrid ke apa tapi orang gitulah. Hak jenis makan tak banyak ni tapi berak banyak. Berak gitulah. Kan? Kecil ya tapi pokok buah banyak. Begitu juga dengan sahabat daripada kalangan Ansar ni, dia tanam pokok kurma. Macam mana dia nak bagi pokok kurma ni keluar buah yang besar, buah yang sedap?
maka dia ambil pelepah kurma hak jadat, dia pesul dengan pelepah kurma hak tina. Macam mana kaedah dia? Mungkin tuan-tuan tahu lah kot, orang duk tanam padi ke, orang duk kacuk buah dan macam tu kaedah dia. Bila Nabi SAW tengok, Nabi kata apa? Pasal apa yang hampa buat tu ni? Pasal apa ambil hak ni, peguh dengan hak ni, pasal apa? Maka kata sahabat, wahai Rasulullah, kalau kami tak buat macam ni, pokok kami ni akan jadi syisan. Syisan, sad, syin, waw, syin, ya, sad, alif. Syisan. Pasal apa makna syisan? Buah tu akan naik ke meton, rupa tak nak hidup. Buah ada dulu, ya. Maka sebab itulah kami buat benda ni ya Rasulullah, supaya pokok buah tu dia naik besar. Okey, dia naik besar. Maka Nabi sebut dalam hadis, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang selok-belok dunia kamu. Apa makna hadis ni tuan-tuan? Hadis inilah yang digunakan oleh puak-puak liberal mengatakan Nabi Muhammad bak dunia, Nabi tak erti. Faham tak ni? Sebab Nabi kata zahir macam tu. Kalau kita tak tengok tafsiran ulama, kita akan kata takkan Nabi tak tahu tu. Dia akan malu tu. Maka dengan poin inilah orang liberal punya pemahaman, mereka ambil hadis ni tuan-tuan, mereka kurang cara mereka sampaikan pada orang Islam yang tak faham. Maka orang Islam akan kata, oh Nabi Muhammad ni reti sembahyang, puasa abang, haji takat tu saja. Bab dunia ni Nabi tak reti. Maka satu kekurangan bagi Nabi SAW. Adakah lagu tu makna dia? Tak. Nabi nak habaq pada tuan-tuan, Nabi nak habaq kat kita bahawasanya apa benda pun ada orang yang pakar dalam bidang tu. Faham tak? Apa benda pun ada orang yang pakar dalam bidang tu. Mungkin saya boleh cerita sikit-sikit Hindu apa lagi, bukan kepakaran saya detail macam mana Dr. Zakir Naik. Dia boleh cerita semua untuk orang Hindu, kepala ada apa-apa, dia boleh bang. Dia pakar bidang tu. Tapi kalau tuan-tuan pergi tanya dia pasal usul fiqh, dia boleh bang, dia tak boleh bang. Pasal dia bukan pakar usul fiqh. Kena pergi tanya untuk mufti. Tanya untuk mufti pula. Tanya untuk mufti pula, macam mana ni ilmu geografi? Wallahu a'lam. Kena pergi tanya pula pensyarah USM, hadut kaji alam ni. Tanya hak pensyarah USM. Tahu tak macam mana nak perbaik ekor di surau kampung tu susun ni? Cak sanyo dia kata. Cak sanyo. Dan lagi betul. Cak sanyo. Dia kata saya tak tahu. Saya kerja duk kaji hujan nak turun bila, macam mana nak buat benih awal. Hak duk cerita pasal ekor bukan kerja saya. Pergi panggil hak perbaik ekor tu. Tuan-tuan faham tak? Makna kata pemalung, ilmu kita hak sikit-sikit ni saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Mungkin kita ni doktor falsafah dalam bidang tertentu, tapi kalau suruh pergi siarak apa dia orang benih padi ke apa, tak pakai tak erti dah. Pakai nak mancuh pun tak erti dah. Pasal bukan pakar kita tu. Maka jangan kita sombong. Aku ni ustaz reti belaka. Dah. Aku ni mufti reti belaka. Aku pensyarah tahu semua. Hang cikgu sekolah rendah. Apa hang tahu? Aku cikgu sekolah menengah. Ada tuan-tuan. Tak. Kerana apa? Sebab itu bila cikgu mengajar sekolah menengah, suruh dia pergi mengajar sekolah rendah. Panadol 3 papan boleh telan tuan ni. Jangan buat melangkah baik. Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Faham tak? Elah tu. Kita tengok Elah tu pun sakit kepala dah. Duduk jalan aku tengok hang jalan pun sakit kepala dah. Nampak tak betul? Cikgu hak sekolah rendah suruh pergi mengajar cikgu mendudak mendengar. Dia pun jangan kata patang dengan kotak-kotak Panadol pun dia telan. Pasal apa? Pasal peringkat dia nak cakap tu tak kena. Dia duk ajar budak kafar darjah 3, darjah 4, tiba-tiba nak pergi ajar hak tinggi. Dia tak boleh pergi. Cara dia nak bawa tu tak tahu nak masuk. Maklum faham tak ni? Maklum faham ke tak ni? Faham? Baru dia hembuk sikit kepala tu. Amboi, solehah tunggu. Ni nak apa kata apa ni belum? Jangan kita rendah-rendahkan orang. Membersihkan jiwa. Kerana mereka hidup dalam keadaan jahiliah. Bak dunia. Mereka pandai buat rumah, buat hak num, nega dan sebagainya. Tapi jahiliah dalam keadaan akidah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum arak ni pada hadas, pada bawah mau minum arak.
berzina. Subhanallah. Zina banyak dah tuan-tuan, banyak tuan-tuan pikul. No, dataran zero Sungai Petani pun tak larat nak pergi kepung lah tuan-tuan. Nah, kita dapat maklumat bahawasanya apa tuan-tuan? Dapat maklumat bahawasanya apa? Di dataran zero no tuan-tuan. Tuan-tuan biasa dengar tak suka badan? Biasa dengar hakih politik Kedah dulu ni, suka badan, macam-macam dah rayuh rendah dah. Baik, tak pi dah politik tu, tak pi dah. Nah, ai dah tentang geng dia ni tak tepi pula. Kata juga tuan-tuan, oi, kalau tak betul kata juga. Kan? Baik. Apa dia tuan-tuan? Di dataran zero tu tuan-tuan, ada banyak rumah urut. Malung jaga ni malung. Rumah urut di mana? Di dataran zero. Dia mungkin tak burung. Rumah urut ni dia underground punya kerja. Okey. Budak yang diurut ni tuan-tuan, budak hak umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Paling tua 18 tahun atas SPM. Kira badan solid lah cerita dia. Kira badan ni kira badan orang tengok pun kenal lah. Abang ke betul lah. Baik. Budak mana hak lepas ambil ni tuan-tuan? Ambil budak-budak hak duduk kat dalam kampung. Kawasan-kawasan kampung, kok belah Baling, kok belah Kendang, kok belah Kuala Kerti, apa semua ni, budak-budak bila dengar kata kerja tuan-tuan, memang orang cari kerja. Maka ditawarkan kepada mereka kerja apa? Kerja rumah urut. Urut asas. Okey? Maka pi lah. Bila pi tuan-tuan, apa yang ada di rumah urut tu, ni yang kita dapat makluman dari sahabat-sahabat kita yang duk pi tangkap daripada ni tuan-tuan. Bila pi tuan-tuan, apa yang berlaku? Budak-budak ni depa urut tuan-tuan separa bogeh. Maklum bayang kalau cucu kita duk urut ni belakang orang ni baju tak pakai, baju tak pakai. Baju tak pakai umur 18, 17 maklum. Dia urut siapa? Hak dia urut ni bukan orang Islam tuan-tuan. Bangladesh, India, China, mereka ni yang duk main ni. Dia urut tuan-tuan, dia tak pakai baju, makna kata nampaklah aurat dia. Maklum dia tak berasa apa kan maklum jantan hadut teh dia tu. Kita kalau bini kita pun seksi tak tentu pasal pun jangan buat makam. Main tuan-tuan lebih-lebih pun pakai cabu itu ya. Faham tak? Kira tak ada menteri nak habaq kata cuti 10 hari kita cuti dia dah. Biar orang itulah. Kan? Faham tak tu? Maka apa? Bila dah habis urut ni tuan-tuan, Sungai Petani, Pulau Pinang tak usah ada cerita lah, lebih pada tu dulu dah. Sungai Petani tu. Subhanallah. Habis dia urut, dia akan main saja pula yang lain punya ekstra tuan. Apa? Bahasa kotok sikit tuan-tuan ni, bahasa nak buang air. Tuan-tuan faham? In mereka buang air faham kot mana apa? Nah, nanti kau akan tahu apa? Dia tak tahu juga ni. Dah, nak buang air lah. Bukan berak kencing tuan-tuan ni. Makna kata apa? Nak ada perkhidmatan oral. Kalau kami buat, sehari boleh buat. Cuma tak ada penetration saja. Tak buat hubung badan saja. Guna anggota hak keluar air. Berapa? Nak tambah 150. Maklum budak umur 18. Dia duk boleh duit dia syurah lah. Satu malam dia urut saja pun 150. Tambah hak tu bukan dia gaduh apa pun. Dia main apa aku mana pun. Dia kona pergi kona main. Boleh dia 150. Satu malam 300 dia boleh. Kalau sebulan tu seorang. Kalau sehari dia ada 5 orang yang duk main keluar gitu baru. Sehari 1,500. Maklum kali 30 hari. Allah kalah menteri tadi. Umur apa? 18. Ni tuan-tuan, dataran zero Sungai Petani ikut bangunan kedai tu. Kenyang tu ada tuan-tuan. Siapa yang nak buat ni? Dia kata Jabatan Agama. Tuan-tuan, Jabatan Agama berapa kak nak pergi tukar pergi? Berapa ramai apa dia nak pergi duk ketuk rumah orang ni. Kena berani dah tuan-tuan. Kena hak keluar jegi dia boleh ketuinya badan. Lihat pakai dia pun cemu juga. Nampak tak tuan-tuan? Siapa yang nak kena buat? Maka orang-orang Islam yang ada kesedaran, kita pakat-pakat tolong, kita pakat-pakat ubah. Yang penting bah, kita kena minta kebenaran daripada pihak atasan. Maka apa tuan-tuan? Orang hadut di atas kena buat satu gerak kerja yang lebih agresif sikit supaya apa? Benda-benda macam ni tuan-tuan tak boleh jadi ni tu.
Ni tengah pekan tuan-tuan ni. Dulu kita dah dengar Kuala Lumpur ya. Lah ni kot Sungai Petani. Sungai Petani tu dulu tak ada apa pun. Siapa pun tak tempat jin tendang orang tu. Dulu ni. Lah ni ada. Bapak jin, mak jin, tok nek jin. Segala makna jin duk ada orang tu. Pasal apa? Ni, benda ni duk ada. Ni dataran zero. Satu. Yang kedua tuan-tuan, di situ juga Sungai Petani juga. Apa tuan-tuan? Suami pi jual bini. Suami pi jual bini semata-mata nak beli duit perkhidmatan seks bini. Tuan-tuan, yang duk pi jual bini ni umur apa? Bukan umur 20-an, umur 40 lebih, 50 lebih ni. Maklum Cikaru umur ni. Depa ni duk, suami dia bawa pi, dia boleh tepah pula hotel mana, tingkat berapa, suami dia bawa pi, pergi atas tingkat sekian-sekian, bilik nombor sekian-sekian. Siapa yang duk pi buat kerja ni? Suami dia pi jual bini dia. Turun sekali orang lain pula. Yang bini dia duk pi gomoy ni tuan-tuan, bukan orang Islam. Bukan Islam. Orang bukan Islam. Dia sama lagu babi juga tuan-tuan. Babi kalau tuan-tuan pi zoo tengok babi ni, bini dia semua boleh pakai. Faham tak? Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Sekiranya manusia ni berpaling daripada hak agama letak dah, mereka ini kal an'am, macam binatang sebiji. Na'udzubillah. Betul dah Allah Ta'ala sebut ni belum? Betul sungguh. Suami boleh pergi jual bini dia tuan-tuan. Hak jahiliah dulu, hak kita habaq pernikahan al-istirda'. Suami pergi jual bini kat kawan dia, ambil duit. Zaman kita ada dah tuan-tuan. Jahiliah ada zaman lah. Jahiliah juga zaman law tuan-tuan. Na'udzubillah. Siapa yang nak buat benda ni tuan-tuan? Siapa yang nak pergi cegah? Kita lah yang ada sikit qudrat, yang ada sikit kepahaman, yang ada sikit kekuatan. Maka dengan kekuatan kita lah kita pergi cegah seorang sikit. Mungkin kita tak larat, tak mampu nak pergi umur 60, 50, tak larat ustaz kami faham. Okey, tak apa. Ada kawan kita yang kerja di sana, polis ke, siapa-siapa orang kenamaan ke apa ke. Abang, ni saya nak abang sekian-sekian tempat, ada sekian-sekian, paling kurang tuan-tuan kita dah sampaikan. Nampak tak tuan-tuan? Ni di Sungai Petani. Di Berapit pada tuan-tuan, Kelang Dadah. No Berapit no Kanjur mana pun kepik-kepik lang tu ya. Berapit no, depa jual dadah tuan-tuan, hi-fi nama dia, dadah Saknia. Harga RM15 belum. Budak-budak tu telan ni. Budak muda tambah ke uptown perda tu, Allahu Rabbi tak je, tapi ada di antara mereka yang kena benda tu. Ada hi-fi ni besar ni sama besar wah hari ni baik, depa makan dah tak? Makan. Dia makan rupa bak jantung, bubuh lidah ya. Bubuh lidah, cari dia akan ada kesan dia. Dia makan ke sebiji, setengah biji saja. Setengah biji. Apa kesan dia tuan-tuan? Dia telan tu kat badan dia ni tak ada apa. Sekali dia celik, dia sedap balik tuan-tuan. Puluh ribu duk atas riba dia. Tuan-tuan, tu dia kata hak tu dia punya dada. Ni siapa punya kerja ni tuan-tuan? Macam mana boleh jadi lagu ni tuan-tuan? Kerana kelalaian umat Islam. Kita dihidangkan dengan hak nu, dengan hak ni, dengan hak nu, dengan hak ni. Tapi kita lupa anak bangsa kita dah rosak tuan-tuan. Kita mungkin selamat, alhamdulillah, tapi cucu kita haduk ni Allah ni bukan nak tahu ni nak jadi apa ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara mereka tuan-tuan. 5 tahun lagi tu, walaupun nampak macam lama tuan-tuan, dia boleh twist satu orang tu dalam masa 2-3 hari pun jadi orang lain dah tuan-tuan. Ini kita punya pengalaman kita bersama dengan NGO ni tuan-tuan. Bila kita tengok tu, rupanya tuan-tuan, budak hak saya cerita tazak ni, hak duk pi urut tu tuan-tuan, kita ambil buat balik, hantar pi rumah, duduk dengan Tok Wan. Dia duduk dengan Tok Wan. Tanya Pak Long ni, kami ambil anak Pak Long buat balik mai ni, nak tanya lah, mak pak dia pi mana? Ustaz, mak pak dia meninggal dunia 2 tahun dah, aksiden jalan raya, anak yatim piatu Ustaz. Oi, anak yatim piatu. Hantar ke Pak Long, tak cerita kat Tok Wan dia. Tok Wan pula mata pun tak apa nak nampak dah.
kena jantung buah pinggang darah tinggi mau dicontoh ni tak nak kata cucu balung ni duk pi mengurut lah apa semua pakai senak terus rata tu mati terus tak pun buat raya tuan ni. Nampak tak kita nak cerita kat Tuhan dia tu pun tak sama. Kalau maklum lah jadi kat tempat maklum orang balik main ni mak apa tok punya cucu ni kami dapat tangkap duk di kelab malam. Habaq tang kelab malam tu astagfirullahalazim lupa dada lah astagfirullahalazim. Betul-betul tuan ni. Bayang kau tengok orang dah habaq lebih teruk daripada tu. Na'udzubillah. Ni dia kena peringat juga tentang takut benda ni jadi kepada ahli keluarga kita. Hai. Sikit itu tuan, sikit. Nampak tuan-tuan pun tak sabarlah nak pergi kepung rumah buruk ni. Buat raya ni. Kan? Hai. Membersihkan jiwa daripada kotoran pekerti yang keji dan juga kehidupan yang berkecamuk di sekelilingnya. Di mana usaha-usaha khalwat seperti ini mendorong seseorang agar memperhitung dirinya sendiri, sama ada telah berlaku kecuaian dalam tugasnya menegakkan kebenaran, atau terpesong dari arah tujuan asalnya, atau tersisih daripada jalan yang bijaksana, atau tersalah jalan, cara dan metod, atau tenggelam bersama-sama masyarakat dalam dunia perpalahan dan pertelingkahan mereka sehingga melupakan kewajiban mengingati Allah Subhanahu wa taala, mendekatinya dan mengingati akhirat, mengingati syurga dan nerakanya, mengingati mati dan penderitaannya. Atang ni pengarang cerita tentang apa? Kelebihan kita ni duduk seorang-seorang ataupun bangun beribadah di waktu malam. Antaranya tuan-tuan mengingatkan kita kepada kematian. Semua orang mati tuan-tuan. Semua orang mati. Tua, muda mati. Kaya, miskin mati. Cikgu ke, pensyarah ke, ustaz ke, tu imam ke, mati. 12 bulan lepas kita dengar tu imam Masjid Al-Hasanah belah Mergoh kena simbah dengan petrol, lepas tu kena bakar tuan-tuan. Badan dia setengah badan dia melecok. Setengah badan melecok, dibawa ke Sultanah Bayah, dirawat 22 hari tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dia koma selepas daripada pembedahan. Ambil isi paha belah kanan pun nak tempek kat badan belah kanan, pasal lecok teruk sangat lah. Kena ambil tempek. Lepas badan tu koma lah. Koma petang tadi meninggal tuan-tuan. 22 hari duduk dalam hospital. Dia tahu tak kata dia nak kena simbah tu tuan? Ya pun tak tahu. Kalau dia tahu dia tak pergi dah masjid itu. Tapi apa? Allah Ta'ala ambil dia asbab dia kena dengan niat dia yang baik, nak azan subuh. Mudah-mudahan dia husnul khatimah insya-Allah. Kita mati wallahualam. Boleh mati dah tidur boleh, mati duduk makan boleh, mati pergi cuti boleh, mati duduk jalan boleh, mati duduk sembang dengan kawan mati pun boleh. Macam-macam cara boleh mati. Di Kubang Menarung 2 tahun lepas ke apa, mereka main konsert apa tau, duk dungdang, duk main gitar tu berdeguk, jatuh mati dah betul. Di Kubang Menarung duk main perut, jatuh terus, selamat jalan terus tuan-tuan. Mati dalam keadaan duk konsert tuan-tuan. Duk main gitar, benda lalai, benda lara. Lagu mana keadaan dia wallahualam, mudah-mudahan diampunkan dosa dia. Mereka semua mati dah. Kita hak tak mati lagi ni, apa, macam mana nak mati, di mana nak mati, persiapan kita nak mati. Maka sebab itu kita takut tuan-tuan, Allah ambil umur kita dalam keadaan kita tak bersedia. Sebab tu kata ulama, mati ni sebenarnya orang tak takut, tapi yang takut pasal apa? Dia tak ada amalan. Tu ya kan? Kalau saya pun orang tanya nak mati, tak maulah, mati masuk syurga, dengar macam manis pula. Tapi apa tuan-tuan, nak mati tu nak duduk dalam kubur pun tak tahu apa dia gitu yang nak main kat kita. Kalau baik, kalau tak baik, na'udzubillah tuan-tuan, Allah jauhkan kita. Baik, kita baca Parabih Turihat ni, pasal nak cuti dah, tengok tuan-tuan boleh semangat ni. Oleh kerana itu, salat tahajud dan qiyamul lail adalah merupakan perintah wajib bagi diri Rasulullah SAW dan suatu ibadah sunnah bagi orang lain. Yang tahajud sunnah wajib bagi Nabi semata ada maklum. Bagi kita tak wajib. Selain pada Nabi sunnah, tapi sahabat benda hak Nabi buat bagi depa wajib bagi diri depa, bukan wajib bagi syarak. Faham ke mana?
wajib bagi diri mereka. Contoh, maklum sayang tak mak maklum ni. Contoh dah, mak maklum tiap-tiap hari duk mancuh yang kopi O, tiap-tiap pagi minum kopi O. Maka maklum atas dasar sayang tak mak, maka tiap-tiap pagi mancuh yang kopi O. Makna dia kalau maklum tak buat tak apa lah, tak jadi masalah kan? Tak jadi derhaka pada mak pun, tapi atas dasar sayang. Apa hak mak aku buat, aku mesti buatnya. Aku mesti nak buatnya. Macam tu sahabat Nabi. Apa hak Nabi buat, syarak kata sunat. Bagi Nabi wajib, bagi syarak sunat. Bagi sahabat kata hak sunat Nabi wajib kami buat. Wajib pada perbuatan kami buat. Faham tak? Kalau tahajud wajib kat kita tuan-tuan. Allah, pergi tempat kerja mata kuyu tu kuih. Wajib tarat tubuh pada puas cerakah peka tukar lain dan cerita dia. As-salatu khairum minan naum. Tu bila marah. Woi, bangkitlah subuh. Tu bila lah dia keluar gitu. Dia kata apa? Aku duduk zakah tak main-main. Mayang subuh 5.30 dia dah lah. Ke-6 dia bang, tu pun tak main tuan-tuan. Bayang mu kalau tahajud Allah Ta'ala wajib ada waktu ke-4.30 pagi wajib mampu kita. Dengan saya pun tunggi lengang gitu ya. Makna kata Allah tahu kita ni boleh takat mana, tak boleh takat mana. Buat hak takat mampu sudah. Berapa banyak ustaz nak buat tahajud, banyak mana pun tak apa, jangan terkejut dia. Jangan duk gemak ke banyak malam ni nak buat 400 rakaat. Oh dia tuan-tuan. 400 rakaat pakai malam tu ya, lepas tu duduk dalam kubur terus. Dah, pasal apa? Tak mampu 400 rakaat. Tarawih 20 tu pun jeki muka tu imam sampai jim kawan tu. Jeki tu Allahu Akbar. Nah, dia kata aku duk tunggu nak teromong dengan tu imam ni ya di pekan Fadhil 1000. Maka lu jumpa tiap batang pek tengah belakang tu. Telaka suruh dia kata mayang boleh 20 rakaat dia dah. Kita duk penat balik kerja. Itu baru 8. Imam Malik 40 rakaat. Imam Malik 40 rakaat. Ada pandangan sebut 36 rakaat. Tahun ni tuan-tuan hak 20 tu tak tepi buat dua ni. 36 40 ada orang ni. Dia tak boleh mayang lama corona. Pun pandai corona. Nah, nampak tak tuan-tuan? Nak habaq kata apa? Benda sunat ni benda hak luar. Buat apa tak buat tak apa, nak buat tak mau sudah. Jangan duk tikir orang. Hang tak buat mayang duha patut tengok rumah kecil ya. Boleh kata orang. No? Hang tak mayang duha patut pakai rendah halus. Pasal apa rezeki hang tak luas. La ilaha illallah. Dia kan duk dengan kereta rumah orang tapi kat dia lah tuan-tuan ni. Nah, baik. Orang yang paling penting bagi mengutamakan amalan sunat ini adalah para pendakwah. Saya lah tuan-tuan ni yang utamanya. Semua kita lah. Yang menyeru orang ramai supaya kembali kepada Allah, melaksanakan hukum syariatnya serta rindukan syurga. Sesungguhnya dalam berkhalwah, yakni bertahajud dan qiyamul lail. Qiyamul lail ni tak petinya mangkit mayang maklum kan? Maklum terjaga. Mimpi apa? Mimpi kata duk berenang di mana Pulau Langkawi tu. Tiba-tiba dengar bunyi horn. Bang! Kali belakang tu dia stop cruise duduk di belakang. Cerita bohong. Terkejut makik begitu. Peluh cerah ni. Padahal aircon ni 13. Ni tak ada aircon dalam dunia 13 ni. Dalam cerita ni aircon 13. Takat 16 kan boleh 7 kan. Peluh cerah ni. Subhanallah. Makik dalam period contoh. Nak baca nak dia mulai nak makik mayang lah. Tak payah. Subhanallah. Dia kelih tengok lagi dia ish teruknya suami aku tak makik mayang zikir macam aku. Subhanallah tu pakai padang pun gitu ya. Nampak tak tu? Jangan duk peleceh. Nampak? Kita bangkit gerak tu. Abang bangkit main tahajud, abang tu nak mati tak lama dah. Bangkit cuy auto dulu ni insya-Allah. Ni hak kaedah, hak duk dibuat kita duk buat tuan-tuan. Okey. Sagi mati macam mana? Tak ada mayang. Bangkit terus tuan-tuan budak-budak kita. Bangkit terus, takut juga mati. Kan peringatan kita juga lah.
Maka apa? Bangkit zikir pun dikira qiyamul lail makna menghidupkan malam, tak mestinya mayang. Tak mestinya mayang. Kalau bulan Ramadan sunatnya solat sunat tarawih, baca Quran dan sebagainya. Nah, dan katanya lagi qiyamul lail di malam yang hening itu mempunyai kelazatan dan kemanisan yang tidak mungkin dirasai melainkan mereka yang telah dimuliakan oleh Allah dengan melakukannya. Paling syok ngapai sebelum subuh, maklum terang. Dia tak payah tak mengapai dan bismillah ya, telik-telik surah Allah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuduku sadaqallahul azim. Bila masa dia baca apa tak tahu. Nah, mengapai sebelum subuh lekat elok belum. Tapi kena muliang pula lepas tu ni hafal lepas subuh tinggal betul bila tak ingat. Nah, Mulang dan sembahyang. Paling kurang kata Al-Imam Al-Baihaqi hafal Quran 5 ayat paling kurang. Jangan tenggok-tenggok nak tiba 5 juzuk hanya ngapal. Tu dia hanya ngapal 5 juzuk keluar surah biul tu. Keluar surah biul tu. Kepala duduk kat bawah, kaki naik kat atas. Pasal apa? Hafal banyak. Nah, sehari 5 ayat paling kurang. Usahalah sehari 1 ayat, 2 ayat tak apa. Hak penting kita mengapai. Mudah-mudahan ada syafaat dia, insya-Allah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim bin Adham rahimahullah pernah berkata di kala selesainya daripada tahajud dan ibadahnya, kami sebenarnya di dalam kelazatan dan kenikmatan. Sekiranya para raja mengetahuinya, sudah tentu mereka akan memerangi kami kerana itu. Kata Ibrahim bin Adham ni maklum bukan Ibrahim Ali lah. Itu hak kasalu. Ali Ibrahim bin Adham ni wali Allah yang hidup di Basrah di Iraq. Dia kata apa? Kalaulah raja hak duduk dalam istana tu dia dapat rasa sedapnya beribadah di waktu malam macam mana kami dapat, nescaya raja pun akan lawan dengan kami. Pasal nak ambil sedap nikmat ibadah di waktu malam. Tapi hari ni orang duk gelut hak duk nampak tak apa nak sedap. Duk gelut nak jadi menteri, duk gelut nak jadi menteri, duk gelut jadi pakar dalam menteri, duk gelut. Dia lupa kata dia bakal jenazah. Dia lupa hak tu. Faham tak belum? Faham? Maklum faham ke tak? Faham. Alhamdulillah. Nampak tak? Duk gelut hak depan tu dia tak ambil hak patut dia kena ambil. Sebab tu kata Sayyidina Uthman, wajadtu halawatal ibadah bi arba'ati asya. Aku dapat rasa sedapnya ibadah kepada Allah Taala bila aku buat ibadah. Antaranya dia ikut apa hak Allah Ta'ala suruh. Hak kedua, tinggal apa hak Allah Ta'ala larang. Hak ni dua sumber kamu nak dapat rasa sedap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi payah, tuan-tuan nak beri sedap tu pun payah. Dengar kata lusa puasa pun muka cerai lah. Lusa nak masuk Ramadan, hari ni muka welfare macam kena kantok dengan tiang. Awak nak puasa, awak hamka tu tak boleh makan dah. La ilaha illallah. Serupa puasa tu menyam tu. Nampak tak tuan-tuan? Maka apa? Orang hak rasa sedap ibadah, mailah apa pun dia nanti akan buat. Betul dia maklum? Rupa maklum lah. Maklum ni 10 hari nak cuti apa, tak boleh duduk ni, ketak kaki-kaki, kata nak pergi mengaji tak mana ni. Masak ayak pun jadi kot lain lah. Suami suruh macam yang kopi, pergi macam hayat kopi Arjuna Beta. Nampak? Contoh, suami suruh macam hayat sikit, pergi macam, tak tahu lah otak ni duduk di surau ni. Kalau dia nak kerak pada otak tersuah, badan dia balik pergi rumah. Betul tak maklum? Maklum betul ke tak? Hangguk lah maklum, betul ke tak? Betul. Alhamdulillah. Ni isteri salihah Allah ni. Nah. Justru itu cukuplah bagi kita untuk menerima arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila inna laka fin nahari sabhan tawila.
Hai orang yang berselimut. Al-Muzammil ni tuan-tuan bulat tahu nama lain bagi Nabi SAW. Al-Muzammil, Al-Muddathir, Taha, Yasin, itu nama-nama Nabi SAW. Wahai orang yang berselimut, bangunlah bersembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperdua atau kurangi daripada seperdua itu sedikit, atau lebih daripada seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Surah Al-Muzammil ayat pertama, ayat ke-7. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Panjang umur kita jumpa lagi tuan-tuan. Selepas ni mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus beribadah kepada Allah, istiqamah atas benda-benda yang baik, dan Allah berikan kebaikan semua negara-negara yang terlibat dengan coronavirus, dan diberikan kesembuhan dengan secepat yang mungkin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah ta'ala ni hebat tak hebat, dia hantar satu penyakit habis satu dunia liku. Satu ya dia bermain corona saja habis semua tuan-tuan. Kapal terbang tak boleh terbang, orang nak pergi umrah tak boleh umrah, apa pun tak jadi tuan-tuan. Semua jadi kelang kabut habis tuan-tuan. Ini baru corona. Cuba kita bayangkan Allah Ta'ala goncang dunia pada hari akhirat tuan-tuan. Ketika itu memang apa yang Allah Ta'ala sebut, yauma yafirru man'u min akhi. Anak akan lari daripada pak dia, bini akan lari pada suami dia. Anak akan selamatkan diri, pak akan selamat diri, mak akan selamat diri. Masing-masing nak selamat diri tuan-tuan. Itu baru sikit Allah hantar ke kita sebagai gambaran hari akhirat. Ketika itu tak ada siapa yang boleh tolong kita melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbi zidna 'ilma. Allahumma shfi amradana wa amradal muslimin shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.